Kenapa dia gelap ni? Kenapa dia gelap ni? Masuk balik, masuk balik. Sorry, line putus. Gelap ni. Apa dia gelap? Seorang komen nampak tak muka saya? Maaf line buat. Okey, clear Okey. Saya mulakan sekarang. Okey, saya perkenalkan diri saya, Nur Syuhada binti Rahman. Saya berasal daripada Terengganu. Saya nak share sedikit pengalaman malam ni. Perjalanan saya daripada sakit sampai sembuh. Sedikit pengalaman lah. Nampak gelap? Oh, nampak gelap. Nampak gelap Nampak gelap ke? Nampak gelap Jadi. Gelap ke? Nampak gelap juga. Okey, tak apalah. Tapi masih nampak kan? Apa cahaya benda ni? Okey, tak apalah. Gelap pun. Macam mana? Tak bagi kerjasama malam ni. Okey, teruskan. Okey, saya permulaannya saya kena sakit ni. Saya start kena sakit ni, saya kena attack pada 3 tahun lepas. Masa tu saya kerja dan saya balik kerja tu saya agak stres lah dengan kerja saya. Saya stres sebab kerja lain saya kena buat. Lepas tu dah masa sama saya ada masalah family lah. Lepas tu saya balik daripada rumah tu okey lagi. Masuk je maghrib ke isyak tu, tunggu orang azan. Lepas tu saya nak solat isyak. Akad ya takbir, saya pun dah kena attack. Permulaannya saya kena sesak nafas lah. Sesak nafas. Macam, apa tu? Macam malaikat cabut nyawa kata orang. Kejap sesak, kejap okey, kejap sesak, kejap okey. Lepas tu saya teruskan lagi solat. Akad takbir, datang lagi. Macam nak pensang. Lepas tu panggil mak saya. Saya cakap dengan mak saya dah nak pergi ni. Saya macam dah nak mati dah ni. Sebab rasa tu memang real lah, macam nak mati. Lepas tu mak saya bawa saya duduk atas katil, tenang-tenangkan saya. Dan masa sama semua berkumpul, mak, ayah, adik semua. Sebab saya cakap saya dah tak ada. Saya macam dah nak pergi. Sebab saat nafas tu tak boleh nak cakap macam mana. Lepas tu hari seterusnya tu macam saya ni dah tak boleh nak tidur malam lah. Asal malam je kena attack. Pagi tu saya terus call bos saya tak dapat nak pergi kerja lah. Pukul 2 pagi mak saya call. Bagi tahu bos saya yang saya tak dapat pergi kerja sebab saya sakit. Lepas tu bos saya tanya sakit apa? Macam pelik je. Kemarin okey je. Tak tahu tiba-tiba sesak nafas. Lepas tu orang cakap, Mas cakap, macam kena gangguan ni. Lain tak clear. Sangkut-sangkut. Dengar tak? Clear tak? Sangkut. Alamak.
Sangkut lagi ke? Okey. Saya teruskan lepas tu saya kerap tak pergi kerja sebab saya tak tahu sakit apa. Mak saya cakap macam kena gangguan lah. Malam tu panggil ustaz. So suruh kono check lah gangguan apa. Lepas tu dia cakap macam ada gangguan ni. Saya dah tak boleh tidur. Saya jadi macam jatuh laju, sesak nafas, menggigil. Lepas tu macam sejuk kaki tangan. Lepas tu banyak kali dah seminggu tu hanya 2-3 kali je saya pergi kerja. Pergi. Punca saya jadi macam tu, saya tak tahu tau. 2 tahun berterusan macam tu. Tapi saya boleh teruskan pergi kerja dengan seperti biasalah. 2 tahun lah. Dalam masa 2 tahun tu juga, duit tak payah cakap lah. Macam ada semualah. Duit melayang ke sana ke sini sebab ingat kena gangguan. Pergi perubatan Islam, dia cakap kena buatan orang ni, kena saka ni. Saya pun mati-mati percaya. Sebab apa? Sebab penyakit ni macam pelik. Tiba-tiba je kena. Macam tak ada orang yang kena, kita je kena. 2 tahun jugalah. Lepas tu masa saya kena tu, dekat-dekat saya nak nikah lah, saya nak kahwin. Saya kena sakit ni sebelum saya kahwin lah. Macam simptom macam yang anda jugalah. Saya macam kejap macam simptom saya ada sesak nafas, saya ada mata kabur, saya rasa tercekik, saya pening melayang, saya sakit kepala, lenguh belikat, sakit rahang, telinga desing, pedih perut, apa semua. Semualah ada. Jatuh laju, panik, seluruh tubuh jadi lemah, macam-macam lah. Masa tu saya taklah teruk lagi sampai muntah-muntah tu. Saya teruskan kerja. Seminggu mesti pergi kat hospital. Ya, saya sakit kepala. Saya pergi hospital. Saya cakap dengan doktor, saya sesak nafas lah. Pukul 11 malam. Masa tu saya dah tunang tau, bertunang. Saya minta tunang saya hantarkan ke hospital. Sebab kenderaan tak ada. Hantarkan ke hospital. Lepas tu bagi tahu doktor, saya sesak nafas. Saya hidung sumbat sebelah ni ketat sangat. Lepas tu doktor cek. Doktor kata, okey je, ECG normal je. Kita ambil darah lah. Ambil darah pun. Dia kata, comel je darah awak ni. Lepas tu, balik-balik bagi ubat kapur putih tu. Bagi ubat kapur putih tu, dia cakap saya gastrik. Saya pun macam pelik. Gastrik ni bukan macam sakit perut mengguling-guling tu ke? Kenapa dia cakap sesak nafas sebab gastrik ni? Kita macam tak tahu lagi bab-bab ni tau. Sebab masa tu tak viral lagi pasal sakit ni. Kemudian, saya dah kahwin. Sehari sebelum kahwin tu, pening melayang saya nak pitam. Asal pasal ke maghrib je. Asal ke maghrib je. Tu saya tak sedap. Saya dengar orang meninggal. Saya rasa nak meninggal. Saya tengok van jenazah lalu. Saya pun dah takut dah ni. Duk-dak. Kaki sejuk, tangan sejuk. Lepas tu, kebetulan masa tu sepupu saya meninggal. Saya apa lagi tak boleh nak pergi jenguk lah. Sebab kita dah kena attack kan. Sejuk kaki tangan. Nafas semput. Mengah. Lepas tu, mampu baring je. Macam lemah gitu. Matanya dah kabur tu. Macam kena pakai spek. Masuk asal ke maghrib. Hari-hari terjadi macam tu. Lepas tu, pergi pula perubatan Islam. Habis duit kat situ. Bomoh kata, dah lama saka dalam tubuh awak ni. Sebab, dah lama sebab awak biarkan sekarang makin teruk. Tunggu 2-3 Tunggu 2-3 hari lagi dia cakap. Awak akan melepek lah dia kata. Melepek atas. Faham tak pasal ganu ni? Maaflah saya ganu pekat sikit. Dia cakap awak akan tak boleh bangun dah. Melepek. Kita ni punya menangis. Ya Allah. Dia cakap macam nak kena stroke macam tu. Kita ni takutnya apa semua. Lepas tu lepas 2 tahun lebih tu, saya masa tu saya lekat baby. Lepas saya kahwin tu, lepas 4 bulan kahwin, saya ada anak. Mengandung dulu. Mengandung.
Lepas tu saya teruskan lagi kerja. Tapi masa tu anxiety saya macam dah hilang. Macam dah hilang lah. Sebab saya sibukkan diri dengan kerja. Macam tak ada masa lah nak fikir kerja. Tapi masa tu, dada saya sakit, menyucuk, macam orang tekan tau. Macam tekan macam tu. Macam ada batu hepak kat tengah dada ni. Sakit, sesak nafas. Bila cakap orang mengah-mengah macam tu. Aku ni sakit apa? Stres je mengah. Kita tak tahu lagi masa tu. Lepas tu, lepas saya mengandung 3 bulan. Lepas mengandung 3 bulan tu, suami cakap berhenti kerja. Tengok keadaan saya sekarang kan. Lepas saya berhenti kerja tu, okey lagi. Saya mengandung tu macam tak ada masalah mana. Tapi sesak nafas, lenguh belikat tu, selalu attack lah. Selalu kena lah. Tapi masa tu saya tak pantang. Saya tak pernah pantang makan. Sebab saya tak tahu saya sakit ni apa. Saya ingat memang saka dah tubuh saya ni. Dah ada 2 tahun tu, habiskan duit ke saka tu je. Rupanya, saka anxiety. Lepas tu, lepas anak 3, lepas anak saya keluar, saya dah pantang tu saya okey. Mungkin sebab saya makan pantang kot. Rasanya lah makan pantang sebab bila kita pantang, simptom tak ada. Lepas tu, saya pun 3 bulan. Anak 3 bulan tu, saya pun nak start kerja balik. Tapi, saya akan aku lupa macam mana. Lepas saya tahu, saya pergi klinik. Lepas anak saya 3 bulan tu, saya macam sesak nafas saya makin teruk. Perut jadi kembung. Sebab saya makan tak pantang. Lepas habis pantang tu, saya bedal semua. Saya pergi pukul 11 malam. Saya makan chicken chop. Pukul 11 malam, saya makan Maggi. Tak pantang langsung. Milo. Apa lagi? Koko. Coklat. Semua saya makan. Air batu. Lepas tu, habis, saya tak ingat dah. Ke bulan. Lepas tu, dah bila semakin teruk tu, kita pergi klinik. Dah malas dah pergi hospital. Sebab kita macam dah set dalam otak. Aku ni kena gangguan je ni. Pergi klinik je lah, tanya doktor. Doktor, saya sesak nafas lah. Perut saya kembung. Doktor tanya, awak ni ada pedih perut tak? Tak ada lagi masa tu. Tak ada pedih perut lagi. Lepas tu, doktor pun cakap, cuba awak buat ujian dah. Saya pun buat ujian dah semua. Lepas tu, doktor cakap, awak ni anxiety dah teruk ni. Anxiety? Saya macam pelik. Penyakit apa pula anxiety ni? Lepas tu, doktor pun bagi tahu. Kita refer pakai psikiatrik lah. That's why. Aku tak gila kita ni. Macam, terpengung sekejap. Aku tak gila. Kenapa doktor nak refer aku pergi PSY pula ni? Nak suruh ambil ubat. Doktor cakap, tak apa, awak pergi je. Kita jumpa kaunseling dulu, baru ambil ubat. Lepas tu, saya tak pergi sampai sekarang. Saya tak pergi. Doktor refer, saya tak pergi. Setiap kali saya kena attack, saya pergi jumpa, saya pergi klinik. Tapi doktor hanya bagi tahu, saya ni anxiety, makin teruk dah ni. Makin teruk. Lepas tu, macam dia takut-takutkan saya lah. Kalau awak tak makan ubat ni, jadi macam ni. Kita pun macam takut. Refer balik. Kita ni, pergilah. Lepas tu, kita ni memang tak nak pergilah sebab tak nak makan ubat tu. Kita dah tahu, ubat tu ubat gila tu. Lepas tu, fikir macam tu je. Lepas tu, bila bulan puasa tu, saya simptom dah semakin teruk ni. Anak saya dah kecil lagi. Saya jadi muntah angin. Lepas tu lemah tubuh, muntah angin. Lepas tu saya pun Google. Saya Google sakit saya. Saya Google apa mula-mula tu? Jantung laju, sesak nafas. Lepas tu saya belek. Tak ada lagi masa tu, tak viral lagi pasal sakit ni. Lepas tu, lepas tu saya cek Google. Lepas tu ada seorang ni, dia post pasal sakit ni. Saya kata, simptom semua daripada saya. Simptom ni. Saya tengok masa tu, post Umi Syakirah. Lepas tu, saya pun PM. Saya cakap, saya ada simptom macam ni. Lepas tu, dia nak diagnose. Saya cakap, dia ni Umi ke siapa? Saya tanya. Ni staff dia. Saya nak Umi. Saya nak Umi juga. Sebab orang anxiety ni kan, dia ni nak percaya dekat orang ni bukan senang. Staff dia je ni. Tak nak saya. Lepas tu, tanya, dah Umi mana? Umi sibuk. Tak boleh layan. Umi sibuk. Umi ada kerja dia. Kami sebagai staff ni, macam ni. Lepas tu, tak apalah. Tu diagnose saya. Masa tu, saya dikenakan dengan Mak Ajong dulu.
Saya cakap simptom saya macam ni. Diagnose saya dia sakit macam ni. Beli makjun dengan minyak Gesta. Masa tu dan dua bekas makjun je. Minyak Gesta tu dan 2 botol. Lepas tu makan makjun tu macam biasalah. Lepas tu Umi cakap nak tukarkan kepada Kudinda. Lepas puasa tu, saya dah rasa macam okey lah sebab saya follow betul-betul. Habis bulan tu saya rasa macam okey. Saya tak ada diagnose dengan ustaz. Cakap berapa peratus lagi perut dah sembuh tu. Tapi saya ni buat dah okey dah ni, dah sembuh dah ni. Lepas tu hari raya tu saya bedal makan macam-macam. Lepas tu sesak nafas. Saya makan keropok saya makan keropok lekor tu saya ada sesak nafas. Bila sesak nafas ni cakap datang pula dah ni. Beli Kudinda pula sebab masa tu dah tak ada makjun tu. Beli Kudinda. Saya pun masa tu dah boleh kerja. Saya kerja. Masa tu saya gemuk lagi lah. Macam tuan drum. Macam tuan drum besar. Makin hari makin besar sebab saya pun ambil depo. Sebab first time lah tu. Lepas tu macam kacau hormon saya tak. Kacau hormon. Saya pun kerja. Kerja. Lepas kerja tu saya kerja tu saya ikut cara pantang tapi saya macam tak sempat nak makan pagi. Tak sempat nak makan pagi sebab saya sibuk kerja saya. Pagi saya beli kat kedai makanan tu. Pagi pukul 10 tu baru saya makan. Silap, pukul 10.30 baru saya breakfast. Masa tu lah breakfast asyik pukul 10. Breakfast pula bukan makan nasi biasa ni. Ada makan roti, ada makan mi goreng, ada makan nasi kerabu, nasi lemak. Ada saya bawa bekas jalan sekali. Saya letak minyak zaitun tu. Tapi saya salah stack. Saya letak minyak zaitun tu. Saya tabur masa tengah mendidih tu. Sup saya tengah mendidih masa tu. Saya tabur. Lepas tu esok kan pula macam tak sempat nak masak. Tak sempat nak masak. Saya pun panaskan yang semalam tu. Jadi minyak zaitun tu mana boleh dipanaskan kan. Jadi toksik dalam tubuh. Saya panas tu saya makan lah kat kerja. Lepas tu masa tu raya haji. Apa lagi bedal daging dengan pedas-pedas semua saya makan. Saya tak pantang lagi masa tu. Saya tak pantang betul-betul. Habis 7 bulan kerja situ. Dah datang macam simptom kembur perut. Kembur perut tu macam nak pecah. Mula dia macam saya makan je kembur perut. Saya makan je kembur perut. Lepas tu sesak nafas teruk Sesak nafas teruk. Lepas tu saya rasa macam ada satu denyutan dalam dekat saya tu. Lepas tu jadi panas. Panas, pedih perut. Dah start dah ni macam ke nak panik. Lepas tu saya bagi tahu bos saya. Saya dah tak boleh teruskan kerja dah. Sebab memang kerja tu 8 jam saya non-stop. Saya kerja je sampai saya lupa makan. Pedas, masam, saya tak pantang langsung. Lepas tu pula ada kuih raya masa tu. Bos saya bagi kuih raya, saya makan. Bertabur-tabur saya makan. Tak kira dah apa dia panas perut pun. Dan masa tu macam okey lagi, makan lagi. Tahu dah kan macam apa tu? Dia tinggi dengan gula putih kan. Gula putih ni tak elok. Akan jadi dah perut, panas. Lepas tu, saya ni dah macam bos saya bagi cuti. Nanti dia cakap masuk balik lepas dah okey, saya ingat ke. Lepas tu saya okey lah. Lepas tu macam makin teruk je ni. Lepas tu, saya mesej bos saya. Saya tak dapat pergi kerja dah. Sebab simptom saya macam dah teruk sangat. Masa tu saya dah start cirit-birit. Makan je cirit. Makan je pedih. Tak makan pedih. Tercekik ni. Hanya Allah tahu. Macam ada hantu. Tahu tak hantu cekik? Saya tak boleh tidur malam-malam. Siang malam tak boleh tidur. Kebas seluruh tubuh. Tak boleh gerak. Jadi macam panas sejuk. Macam nak demam. Lepas tu pergi klinik. Doktor kata tak demam. Lepas tu dah macam lah kaki sejuk. Tangan sejuk. Mata kabur, pening melayang. Nafas masa tu macam ikan tak darat. Tahu nak cakap macam mana? Saya cakap dengan orang guna jari.
saya guna jari. Seguna jari, awak tanya, saya cakap saya tak boleh nak cakap sebab nafas saya semput sangat. Mengah tu dengan lemahnya tubuh, saya hanya baring je. Masa tu dah lah anak saya masih kecil. Masih kecil. Mungkin dalam masa tu setahun ni. Dalam setahun lah. Lepas tu, masa tu saya duduk dengan mak ayah lagi. Dia nak sebab ni. Sebab bila ingat balik kan, anak saya masa tu mestilah dia perlukan kasih sayang seorang ibu kan. Sekejap Okay, masa tu anak saya masih kecil. Anak saya asyik nangis. Sebab apa? Sebab dia tengok mak dia sakit. Saya tak boleh pegang dia. Sekejap Anak saya nangis. Anak saya daripada tak boleh bercakap lagi masa tu. Sebab dia nak saya angkat dia. Saya lepoh je sebab saya lemah. Saya tak boleh pegang dia. Okay, anak saya daripada tak boleh berkata-kata, dia punya sakit saya lepoh dia kat tepi tu. Dia cakap sakit. Masa tu, ya Allah, hati saya lulu. Sebab apa? Sebab saya buat macam tu dekat anak saya. Saya tak boleh pegang dia. Lepas tu adik saya datang ambil anak saya masih kecil. Anak saya cakap sakit. Sebab kepala dia terhantuk kat lantai tu. Lepas tu, masa tu, saya dah tak tahu nak buat macam mana. Sebab saya macam, mungkin saya ni dah nak mati. Saya fikir mati je. And saya memang teruk masa tu 24 jam. Saya gelisah. Saya tak duduk diam. Saya gelisah. Saya duduk, saya bangun. Saya tak boleh. Saya tak boleh nak bertenang. Saya cakap macam saya ni dah nak mati kot. Malaikat duduk tepi. Saya fikir mati je memanjang. Lepas tu saya dah tak ada. Saya cakap macam tak ada solusi dah. Lepas tu masa tu saya dengan kulusan lagi. Tapi saya takut. Saya takut semua benda saya nak makan. Sebab bila jadi macam tu, kita orang setting ni, semua suplemen, apa-apa sahaja, kita jadi takut. Lepas tu, saya mesej Ustaz. Ustaz, saya dah teruk balik. Saya teruk. Yes. Saya cakap, teruk macam mana? Saya bagi tahu gini. Lepas tu, saya cakap, Syu kuat. Syu boleh sembuh. Syu kena yakin. Ustaz cakap pengalaman dia, dia pun macam ni, sama macam saya. Saya ni hospital siang malam. Alah, kalau ikut kan memang doktor kenal dah muka saya ni. Kenapa rekod awak ni banyak sangat? Rekod terlampau banyak ni masuk hospital tu. Sedangkan awak tak ada penyakit apa-apa pun. Lepas tu saya cakap saya pedih perut doktor. Saya ada perut. Saya rasa benda denyuk. Doktor cakap awak ni, saya tak tahulah nak bagi tahu sakit apa.
Lepas tengok awak ni macam orang sihat. Dalam sakit macam ni tak ada orang. Tak ada orang rasa. Kecuali kita yang rasa. Orang-orang yang rasa je tahu macam mana. Lepas tu ustaz kata tak apa. Awak mulakan dengan urutan. Saya buat urut dulu. Saya urut. Saya cakap ustaz dah seminggu tu. Masa tu saya makan je saya muntah. Saya tunggu depan jambang tu. Saya tunggu depan mangkuk jambang tu. Asal makan je saya tahu. Lepas makan je saya akan muntahkan balik. Tubuh saya lemah. Dalam seminggu tu drop 3 kg. Lepas tu saya kata tak apa. Teruskan buat urutan. Saya pun memang saya tak skip 5 kali sehari. 5 kali sehari. Selepas setiap kali lepas solat saya buat. Lemas dari mana pun saya buat. Masa tu mak saya jaga anak saya. Lepas tu lepas minggu tu saya cakap kat ustaz, saya dah tak ada tahu muntah. Saya macam tercekik, saya dah hilang. Ustaz cakap alhamdulillah. Tak apa, teruskan rawatan. Saya masa tu saya tak berani apa lagi nak ambil. Saya ni berani urut je. Saya buat urutan, saya pantang makan betul-betul. Saya ikut apa Umi cakap. Saya join kelas pemakanan. Tengah sakit pun tu saya join. Sebab saya nak kutip ilmu. Lepas tu saya dah masa 2 minggu tu mak saya cakap kita nak keluar pergi ke Mamam. Masa tu COVID tak ada lagi. Kita nak keluar pergi ke Mamam sebab mak angkat adik saya nak anak dia nak nikah. Jauh lah perjalanan tu. Bila mak saya cakap macam tu dia cakap kita tak boleh pergi lah sebab tengok keadaan saya macam ni. Saya masih lemah apa. Saya cakap saya boleh. Dah masa 2 minggu je saya bangkit. Dah simptom masa tu dah tak ada sangat. Cuma anxiety. Lepas tu saya pun masa kat kenduri tu saya dah makan tau. Macam daging, macam yang masak merah saya cuit sikit-sikit. Lepas tu saya rasa perut saya okey. Macam tak ada simptom. Masuk maghrib tu datang balik anxiety. Saya pun kerap lah pergi hospital. Masa doktor cakap awak ni tak ada sakit apa-apa. Tapi satu je kita boleh buat. Dia suruh saya buat skop. Sebab nak tahu masalah saya. Sebab saya cakap saya dah pedih perut, panas perut. Rasa tercekik, sesak nafas, terlalu teruk. Lepas tu cakap saya demam. Doktor pun bagi tarikh skop tu bulan 10. Saya pun pergi skop. Doktor cakap awak ni ada radang dah perut, ada merah-merah dah perut awak. Lepas tu dah masa sama awak ada GERD, hyperthermia. Sebab itulah awak rasa simptom awak teruk sangat. Lepas tu saya bagi ubat ni, pantoprazole masa tu tak silap saya. Bagi ubat ni awak habiskan dalam masa 2 bulan. Lepas tu saya pun tak cakap apa. Esokkan tu saya ambil ubat tu, saya rasa macam gelisah tak tenang ni, kenapa makan ubat ni jadi macam ni. Saya pun PM ustaz cakap ikut Syu lah, mana Syu rasa percaya nak makan ubat tu ke nak teruskan rawatan ke macam mana. Lepas tu saya rasa macam okey, saya pun teruskan dengan ubat tu. Saya pilih ubat tu. Bila saya ambil ubat tu, saya rasa perut saya dalam macam sebu. Saya makan makanan macam sebu je. Lepas tu dalam masa sama saya ada simptom sendawa tau. Sendawa non-stop. Makan ke tak makan sendawa. Saya tak boleh makan lambat. Saya kena ikut timing dah kerak lapar. Sebab masa tu saya pedih panas perut. Cirit je memanjang. Makan je cirit. Tapi muntah tu dah tak ada lah. Sebab saya buat urutan tu. Lepas tu lepas saya rasa okey sikit. Masa tu ada pergaduhan lah. Masa tu ada kes dengan family saya. Saya terpaksa keluar daripada rumah tu. Saya terpaksa keluar daripada rumah mak ayah saya. Saya pindah ke rumah mak mertua saya. Saya duduk sana. Sepanjang duduk sana, keraplah saya dan suami bergaduh. Bergaduh sebab sakit ni. Bergaduh lah sampai saya cakap kat suami, tak apalah. Kalau daripada bergaduh macam ni, kita cerai je lah. Saya dah tak tahu solusi saya nak buat. Saya fikir, cerai. Lepas tu, sebab asyik gaduh je. Tak tahu dah. Masa tu kan orang lelaki, mana faham sakit ni. Pasangan-pasangan korang pun kalau kena mesti tak faham. Lepas tu, saya pun pekik-pekik barang, saya balik rumah mak saya.
kami berpisah. Anak duduk dengan saya. Suami duduk rumah mak dia. Saya duduk rumah mak saya. Kami pisah dalam tempoh masih panjang. Lepas tu, saya fikir saya kesian kat anak saya. Anak saya asyik menangis. Rindukan ayah dia lah. Dia tengok gambar. Dia menangis. Mesti dia rindu ayah dia. Lepas tu, saya pun terpaksa lah. Suami saya mesej, demi anak lah ni, kita bersama balik lah. Sebab kita fikir anak masa tu saya dah tak kerja. Saya fikir, kalau aku berpisah masa ni, susu paper anak macam mana? Tak ada orang nak beli apa. Anak saya masih kecil. Lepas tu kami pun ambil keputusan bersama, dia cari rumah sewa. Cari rumah sewa. Masa sepanjang duduk rumah mak tua tu, saya ni dah degil tau. Masa saya ambil ubat tu, saya ni cakap, tak apalah. Aku dah rasa okey dah ni sikit. Aku tinggal aku lusa. Saya ni dah start dah ni. Ikut cakap orang ni. Sebab masa tu ada ukor saya. Awak stop lah produk aku lusa tu. Sebab aku jadi macam ni. Saya macam tak asuk. Betul ke? Kita ni dah ada anxiety teruk. Siapa menggigil tangan? Nak kena pergi hospital balik dah ni kalau jadi macam ni. Tak payah ambil lah produk kudusa ni. Ramai jadi macam ni. Kita ni tak asuk, kita pun stop. Ustaz ni mesej. Apa-apa pun, Ustaz memang mesti akan mesej saya. Cari saya, tanya keadaan saya. Tapi saya punya degil, saya tak ikut. Ustaz Luqman mesej, saya dah tak balas. Saya cakap macam mana? Alhamdulillah je tu je. Sebab masa tu, saya dah cari suplemen lain tau. Macam-macam suplemen. Saya follow orang ni. Sedangkan saya rasa saya dah sihat dengan kulusa. Saya follow suplemen ni. Dia cakap, awak nak sembuh, awak jangan makan pagi. Awak nak sembuh, awak kena skip makan pagi, awak makan tengah hari. Awak buat IF. Nanti perut awak akan cepat sembuh. Kita ni, pedih perut tu dah sikit je. Lepas tu follow makan suplemen ni. Orang cakap letak. Masa tu saya duduk rumah sewa dah. Orang cakap letak 2 sudu besar garam, letak dalam air masak, minum. Saya cakap sebab saya susah nafas. Dia ajar macam tu. Saya dah tak tahu solusi. Saya ni dah menggelabah masa tu sebab simptom saya macam nak teruk balik lah. Saya follow orang tu tak kena, follow orang ni tak kena. Macam lepas saya skip makan pagi tu, saya start macam nak sakit balik. Lepas tu saya pun lepas ambil 2 sudu garam bukit tu, so letak dalam masak tu. Apa lagi, malam tu juga saya dah nak pitang. Saya pening, saya nak pitang. Tekak saya macam ada orang hiris. Sakit, saya tak boleh nafas. Saya suluh dah tekak saya tu merah macam otoreh. Saya cakap ni mesti sebab garam ni. Sebab lepas saya ambil garam tu jadi macam tu. Saya follow sebab mungkin garam tu terlampau banyak dan dia boleh hakis tau. Hakis sebab dia mungkin lah. Garam tu kan apa tu? Kita tak boleh makan garam terlampau over sangat. Lepas tu malam tu saya dah nak pitang, saya peluk suami saya. Saya cakap dah tak boleh dah ni. Saya cakap macam saya dah tengok balik dah ni. Saya macam dah nak mati. Saya cakap dah nak mati dah ni. Mengucap. Saya mengucap. Suami cakap jom. Malam kita pergi klinik swasta. Sebab dah tak boleh lock dah ni kalau jadi macam ni. Sebab saya masa tu memang dah nak pitang. Saya dah tak larat. Dah lemah. Lepas tu suami pun bawa saya pergi klinik swasta. Saya cakap doktor, saya amam Gara Bukit. Doktor Suluh dah dekat saya. Dia cakap merah dah ni, dah kena jaketan kuman. Kalau awak biarkan sikit lagi, merebak habis seluruh tubuh awak. Saya masa tu dah lain, saya tengah teruk. Apa benda doktor cakap ni? Lepas tu dia bagi antibiotik. Sedangkan kita tahu antibiotik ni akan bunuh kuman dalam perut kita tu, kuman baik dalam perut kita tu. Tapi disebabkan saya tak boleh tidur, tekak saya terlampau perik, sakit, tak boleh nafas, terpaksa ambil. Saya ambil doktor bagi saya antibiotik paling kuat dan paling mahal. Ambil tu
Esok kan tu macam dah reda lah. Dah reda. Lepas tu saya ni tak serit lagi. Rasa okey sikit. Saya pun cari. Saya pun Google. Apa? Penyakit-penyakit saya. Saya Google suplemen apa. Saya ni suka Google. Sebab saya berkawan dengan Google dah saya jadi macam ni. Hari-hari sebab saya duduk rumah. Saya tak ada kerja nak buat. Hanya dengan anak je lah. Saya Google. Apa lagi suplemen yang okey. Saya baca ni. Banyaklah saya baca ni sampai otak saya macam dah blur, dah penuh dah ni. Nak makan suplemen ni. Tapi dah masa, duit pula dah kering dah ni. Tunggu bantuan lah. Sekejap lagi bantuan kejap lagi. Aku beli suplemen ni. Lepas tu, lepas Google tu, lepas tu dapat pula tips baru. Follow cara ni. Apa ni, santan tu saya masuk grup santan. Tapi saya tahu santan tak elok. Saya tak ambil. Tapi saya follow cara apa ni? Follow cara makan. Jangan makan pagi. Makan anggur hitam dengan apple hijau. Masa tu perut saya daripada pedih sikit-sikit, saya makan benda tu masam. Apple tu masam sangat. Saya makan, pedih perut. Dia cakap, makan nasi pukul 12 tengah hari. Pagi tu makan buah, makan benda ringan-ringan je dulu. Saya follow, saya minum teh apa dia suruh Teh apa tak tahu. Lepas tu cirit. Asyik nak terkecin cirit. Lepas tu saya start pedih perut balik ni. Pedih, panas. Lepas tu macam saya ni dah berserah. Saya macam saya ni trauma tau tak? Trauma nak cuba sesuatu dah. Lepas tengok keadaan saya makin hari makin teruk. Simptom terbaru ni, saya dapat leher tegang belakang leher ni. Saya tak boleh gerak macam ni. Tak boleh gerak. Lepas tu saya ni masa tu dah nak bulan 3 tahun ni. Bulan 3 tahun ni saya pun saya block semua. Saya block semua yang bagi tips-tips kat saya tu. Saya left group negatif tu. Lepas tu saya left group negatif. Lepas tu saya pun cakap aku dah tak boleh macam ni. Aku kena cari solusi. Tapi aku tak tahu, aku dah buntu. Orang post macam-macam suplemen dekat saya. Sebab dia tahu masa tu saya susah, saya tak ada duit. Saya dah berhenti kerja. Lepas tu dia cakap tak apa, Syu makan je lah probiotik ni. Macam-macam lah dia pun kat saya. Saya makan saja macam kembung je. Saya makan probiotik ni macam kembung perut. Macam nak melayang, pening, terhuyung hayang. Lepas tu saya pun macam aku terpaksa stop dah ni semuanya. Aku berserah pada Allah. Masa tu baru saya macam berserah betul-betul. Saya nangis je hari-hari nangis. Saya tak berdaya dah. Masa tu tubuh saya lemah. Saya sesak nafas, lemah macam 24 jam. Anxiety saya non-stop. Dah datang balik dah ni. Dah teruk ni. Saya pantang makan masa tu. Saya pantang lagi. Saya makan apa? Ikan kukus, ikan panggang. Ikan sama je. Sebab itu je yang saya tahu. Orang tu cakap, ikan ni tak boleh. Histamin. Apa benda pula histamin ni? Lepas tu, saya pun jadi kita orang anxiety ni, bila orang cakap macam tu, kita macam takut nak makan. Takut nanti jadi simptom. Datang simptom teruk-teruk lah. Lepas tu kita pun makan je ikan tu hari-hari. Ikan yang sama saja. Kita ni jadi macam sedih. Bila tengok makanan tu macam kita sedih. Macam dah tak happy. Tengok makanan tu pun kita makan satu suap, kita menangis. Tengah makan menangis. Kita fikir apa? Mati je memanjang. Mati je. Tak ada kerja lain. Sakit ni mati je lah. Tak mati-mati. Ustaz Rahman cakap, fikir mati. Tak mati-mati. Jom mati dia cakap. Kalau macam jom kita mati. Kalau saya cakap rasa fikir macam nak mati. Lepas tu masa tu dah macam teruk balik dah. Saya lemah, saya tak boleh. Macam tangan kaki saya sejuk, saya pening dan nak tumbang. Saya bangunnya, saya fikir macam mana ni dengan anak-anak suami aku ni, nak makan apa ni kalau keadaan aku macam ni. Lepas tu masa teruk tu
Saya masa tu dah fikir, aku nak pergi PSY, aku nak minta ubat. Aku nak pergi PSY, minta ubat. Sebab kita rasa, masa ni lah saya dah nak start kena depress. Sebab trauma satu. Macam-macam ni nak bermain dalam kepala otak saya ni. Saya baring je, saya jadi macam malas. Nak buat apa-apa, saya jadi malas. Saya macam duduk dunia sendiri. Saya macam tak tahu, saya macam dah tak kenal diri saya ni. Macam, saya ni, kita ni duduk dunia ni tahu. Saya rasa saya duduk dua alam. Ini bukan diri saya. Saya sampai kata, ini bukan diri aku ni. Bukan. Macam diri orang lain duduk kat kita. Macam depress lah ni. Lepas tu kita fikir, aku ni macam, kita dah tak fikir mati masa tu. Kita fikir, baik aku mati je. Baik aku mati je tu solusi dia. Solusi terakhir. Aku tengok anak pun macam dah tak ada semangat. Dekat suami pun macam ke, saya dah tak ada perasaan dekat suami. Saya macam ke, tengok suami pun macam tu je. Dah tak sayang, dah tak ada apa. Saya sampai fikir, ni suami aku ke? Siapa dia ni? Sampai tahap tu dah macam, dah tak kenal, ni suami ke? Ni anak aku ke? Bukan ni macam, dan siapa dengan aku? Macam kita macam ke, hilang kewarasan dah sekejap ni. Lepas tu fikir, suami saya balik je tengok keadaan saya macam tu. Dah lah muka saya ni masam je orang. Yelah, orang sakit macam mana nak senyum kan? Mestilah masam je, muram je, dengan kepala serabainya, rambut serabainya. Balik pula tengok bini macam tu dah tak ada mood. Start lah gaduh balik. Tengok keadaan kita macam ni. Dia cakap, pasangan kita memang tak faham. Asyik sakit je memanjang. Daripada sebelum nikah sampai sekarang, sakit je gitu. Tak ada hari sihat. Kita ni punya down, menangis. Hari-hari menangis. Lepas tu fikir apa? Kalau gaduh sikit fikir apa? Awak hantar je lah saya balik rumah mak. Kalau dah tak sanggup nak jaga saya, hantar saya balik rumah mak. Bawa anak sekali. Awak duduk dah seorang kat sini. Masa tu kalau gaduh je, tak fikir apa, fikir cerai je kejap. Lepas tu dah macam, dah teruk sangat tu, macam depression saya sampai bagi tahu suami. Awak tampar dah saya. Awak tampar saya. Sebab saya rasa ni bukan diri saya. Saya macam orang lain. Saya suruh suami tampar saya tau. Suruh ni, lepas sebab cakap, bukan aku. Saya dunia lain dah ni. Lepas tu, saya dah rasa macam, aku ni dah teruk dah ni. Aku dah macam dah give up dah ni. Down sangat. Rasa down tu tak tahu nak cakap. Dah putus asa dengan hidup. Masa tu lah saya macam bangkit lah. Bangkit, saya tengok anak saya, suami saya bangkit. Yelah, kalau sakit ni mesti dah ramai kan. Saya tahu anda kat sini pun dah ramai yang hampir bercerai. Dah ada juga yang dah bercerai. Anak masih ramai. Tapi dengan keadaan sakit macam ni, kita ramai dah bercerai. Saya tahu. Dah saya hampir-hampir. Tapi Alhamdulillah Allah masih selamatkan saya. Masa tu saya dah, masa saya dah teruk tu, saya berdoa dengan Allah. Saya bangun tahajud malam. Saya buat solat hajat. Saya istigharah, minta petunjuk semua. Saya minta Allah tunjukkan saya dalam mimpi. Tapi lepas saya tidur tu, lepas tahajud malam tu, saya tidur. Terlintas macam tubik keluar macam minyak zaitun. Minyak zaitun, apa benda ni nak bagi tahu ni? Madu, minyak zaitun. Cakap macam apa ni? Allah nak bagi tahu apa dekat aku ni? Macam satu petunjuk lah. Lepas tu bila kita ingat balik, ini makanan sunnah ni. Lepas tu, saya pernah pergi bank lepas tu. Saya pergi bank, ada kerja. Lepas tu ada seorang ni ulur saya satu buku lah. Satu buku. Dia cakap, akak saya nak jual buku ni dekat akak. RM10 je buku tu. Saya belilah. Bila saya baca ke dalam tu. Dia cakap, dalam Al-Quran tu cakap, penawar penyakit ni dah disebut dalam Al-Quran. Madu, minyak zaitun, batu sauda. Semua ni lah. Lepas tu bila saya kebalik, ini semua dah Kulusa. Dah Kulusa dia semua ni. Jadi masa tu saya dah lama tinggal Kulusa tau. Dah 7-8 bulan macam tu lah. Masa tu berat saya drop 20 kg. 20 kg dah masa 7 bulan rasanya.
daripada 71 tinggal ke 50 kg. Dah macam mayat hidup dah. Balik kampung je orang mesti tegar. Kenapa kau ni kurus sangat? Macam kena buatan orang. Kita trigger lah. Apa lagi? Sikit-sikit buatan orang. Lepas tu macam saya pun dah fikir balik. Mungkin lah Allah nak tunjuk pada aku ni. Ni penawar sebenarnya. Guna balik ke Kulusa balik. Lepas tu saya mesej seorang akak ni tau. Akak ni, dia pernah cakap kat saya, Syu, kalau nak minyak Gesta, Syu bagi tahu je akak. Saya masa tu dah tak confident Kulusa kan. Macam, tak apalah dulu kak, tak apalah dulu. Lepas tu bila kita dah fikir balik ni, saya mesej, akak, boleh tak Syu nak minyak zaitun? Saya nak minyak Gesta satu. Syu nak fokus, Syu nak buat urutan. Lepas tu, tapi Syu tak ada duit kak. Kak cakap, tak apalah Syu, akak bagi free je. Syukurlah, Alhamdulillah. Allah pemudahkan urusan saya. Lepas tu saya pun mesej Ustaz Luqman. Saya cerita macam ni. Ustaz Luqman cakap, tahniah Syu, tahniah. Tahniah sebab saya dah teruk. Baru nak cari Kulusa balik. Sepanjang saya teruk tu, berapa kali saya nak bunuh anak saya. Berapa kali saya selang kepala dia. Saya fikir, bila saya tengok air, saya mandikan dia, saya nak selam kepala dia dalam air tu. Saya ambil bantal, saya pekuk muka dia. Saya macam dah tak sedar. Saya pekuk muka dia. Saya kata, matilah. Sebab saya stres. Saya dah stres sangat dah dengan keadaan tu. Dengan anak saya duduk menangis 24 jam. Lepas tu, saya tengok pisau tu, saya acukan pisau tu dekat dia. Saya cakap, mati je lah. Dengan kita ni rasa macam nak mati. Fikir mati je lah. Tengok pisau ni, mati je lah. Macam nak bunuh. Lepas tu kita cakap, lepas tu bila ingat balik, tak baiklah kalau bunuh diri ni, masih waras lah ni. Kalau bunuh diri kan, dosa besar, masuk neraka aku kalau mati kan. Daripada tu baik buat amal ibadah. Lepas tu, saya mesej Ustaz Luqman. Dah start dah ni, saya start balik dengan Kulusa. Ustaz Luqman cakap, okay Syu, buat urutan dulu. Saya cakap lah, saya betul-betul nak fokus dengan Kulusa ni. Saya dah tak nak lari, saya tak nak ada degil-degil. Saya nak fokus betul-betul. Masa ni lah, masa tu seminggu sebelum puasa, saya urut betul-betul. Dalam masa 3 hari je, saya rasa tahu perubahan saya dengan minyak Gesta ni. Dalam sebotol seminggu saya guna. 3 hari je dah nampak kesan. Saya rasa macam anxiety saya macam hilang. Macam slow hilang. Macam depresi saya pun macam gedang, slow je. Masa dah tak kuat. Lepas tu, saya teruskan dengan Gami. Ambil Gami pula. Lepas tu, slow lah. Masa tu memang saya tak ada duit. Langsung. Lepas tu, saya minta berhutang dengan orang. Sebab saya nak sihat, saya minta berhutang dengan orang. Dengan seorang akak ni, saya cakap, saya nak berhutang dulu kak. Sebab saya nak buat rawatan betul-betul. Nanti saya dah sembuh. Saya ada duit, saya ganti balik duit akak. Alhamdulillah lah akak ni faham. Akak ni banyak tolong saya. Dia kata, Syu nak berapa? Sebab masa tu, Syu pedih perut sangat. Dia cakap, Syu kena makan ikan tinggi kolagen, ikan tinggi omega 3 ni, macam ikan salmon apa. Akak bagi duit ni, Syu belilah ikan tu untuk rawat perut Syu. Jadi Syu pun beli memang betul-betul lah fokus ni dengan makanan apa semua. Syu dah mesej Umi macam mana ni cara pemakanan apa. Syu dah start balik kan. Dalam seminggu, dah 3 hari tu Syu dah nampak perubahan. Lepas tu lepas seminggu tu lagi nampak perubahan. Syu start dengan Kudinda. Ni Gami. Syu makan Gami ni sekotok seminggu. Lepas tu Syu ambil Kudinda. Masa tu rawat betul-betul lah. Syu ambil Kudinda. Minyak Gesta ni memang pergi mana-mana bekal lah masa tu. Sebab kita sakit lagi, kita pantang betul-betul. Gimana-mana bawa minyak Gesta bekal makanan. Rasa tak selesa je urut. Nafas tak puas je urut. Memang ada setiap urutan tu yang ustaz ajar.
Lepas tu sejak kita tanya Umi, Umi betul tak saya masak macam ni, letak macam ni. Sebab kita takut terlebih panas ke masakan tu, terlebih sejuk ke. Sebab dalam Kulusa ni, semua ilmu pemakanan dia dah ajar. Step by step macam mana. Lepas tu, dah masa 2 minggu tu, saya dah banyak okey lah. Lepas tu, saya dah start makan goreng-goreng. Dah makan goreng-goreng, santan sikit-sikit. Masa tu dah start bulan puasa. Saya rawat betul-betul bulan puasa tu. Ustaz cakap nak cepat sembuh Syu kena makan istighfar 1000 kali sehari. Setiap pagi sedekah, setiap pagi baca Yasin. Saya lepas je subuh, lepas je bersahur, makan bersahur, lepas tu saya mandi apa semua, saya buat urutan. Lepas tu baca Yasin, sedekah semua tu, istighfar. Itulah yang saya buat selama sebulan. Sebab saya cakap, Ustaz kata, Syu kena target tau, bila nak sembuh ni. Bila nak sembuh. Cara berdoa pun kena betul. Kena sebutlah, Ya Allah, Kau kurniakanlah kesembuhan kepada aku 100% pada set target, set tarikh tu. Lepas tu, permulaan untuk kita nak rawat ni, kita kena ubah mindset dulu tau. Sebab mindset ni memang penting lah. Sebab apa? Sebab apa kita nak sembuh? Kita kena ada big Y tinggi. Kalau big Y tu kecil saja, macam big Y aku macam, contoh saya bagi. Lepas aku sembuh nanti aku nak masak kat suami aku 24 jam. Tak jadi macam tu. Dia kena big Y kita ni macam tinggi. Lepas aku sembuh nanti aku nak buat ibadah jauh lebih baik sebelum ni. Aku nak sedekah, aku nak makan sedap-sedap. Aku nak melancong. Aku nak bagi duit kat mak ayah aku nak kerja balik. Macam tu. Big Y kita ni kena tinggi. Barulah kita macam semangat lah nak sembuh tu. Lepas tu lepas daripada 5 minggu saya buat rawatan Kulusa ni, semualah saya ambil. Be happy. Si tenang. Saya rasa macam nak demam je, sesama je. Macam panas badan je, saya ambil si tenang. Lepas tu apple tu saya cicah dengan madu pukul 10, pukul 4. Ni Be Happy ni sebelum makan pagi saya mesti ambil, wajib. Dalam sehari mesti saya ambil sampai sekarang. Lepas tu You Strong. Macam You Strong ni saya akan ambil malam sebelum tidur lah. Dah pukul 8.30 atau pukul 9. Sebab perut kita tak boleh kosong malam. Bila sebelum tidur tu perut kosong, bila kita tidur dan masa jangka masa yang panjang, perut kita akan masuk angin. Sebab tu pagi bangun je, ambil lah madu ke, kurma ke, bagi tenaga segera. Lepas tu ambil Be Happy. Nasi wajib lah pagi. Saya memang ubah lifestyle saya 360 darjah. Semua saya ubah. Saya ikut apa Umi Ustaz cakap. Saya masuk kelas Umi buat kelas pemakanan, saya follow. Ustaz buat kelas berdoa, follow cara berdoa yang betul. Kalau salah cara berdoa tak jadi juga. Lepas tu dalam masa 5 minggu tu saya minta Ustaz diagnose saya. Sebab saya rasa simptom saya dah tak ada. Daripada 66 simptom tu dah tak ada. Macam anxiety lah sikit-sikit lagi. Lepas tu Ustaz cakap, perut Syu dah sembuh 100%. Kita macam, betul ke ni? Macam terkejut. Betul ke ni udah sembuh? Lepas tu dah start dah ni. Esok kan tu macam, my symptom. Kita terkejut tau. Terkejut bila Ustaz cakap, dah sembuh. Terkejut ni. Cepatnya aku sembuh dah masa 5 minggu je aku buat rawatan Kulusa. Macam pelik macam tu. Bila dah sembuh ni, simptom dah terbalik ni. Simptom apa? Anxiety. Terkejut sembuh. Fikir apa? Ni simptom ni macam dah nak mati je ni. Saya pun mesti Ustaz, saya ni macam dah nak mati. Ustaz cakap, jom kita mati sama-sama. Ada orang tak sabar tau. Semasa dah buat rawatan Kulusa, tak sabar. Kejap follow cara sana, kejap follow cara sini. Lepas tu, 6 bulan dah perubahan. Kenapa saya tak sembuh-sembuh lagi? Lepas tu minyak Gesta ni, dia guna 1 botol 1 bulan. Macam mana nak sembuh? Saya 4 botol dah masa sebulan. 5 minggu 5 botol. Saya buat urutan betul-betul. Memang angin keluar berdesuk-desuk. Sebab perut saya memang banyak angin lah.
Lepas tu, Ustaz cakap dah boleh pecah pantang tau. Pecah pantang, slow. Saya pun buka pantang. Masa saya buka, saya rasa nak makan nasi ayam. Maksudnya permulaan tu, Ustaz cakap, try je sikit. Lepas tu saya makan, saya kata, Ustaz tanya, okey tak? Okey lah. Tak ada masalah pun perut. Lepas tu, makan pula nasi Arab. Okey lah. Makan murtabak. Okey lah. Makan apa lagi masa tu? Makan, apa lagi? Murtabak, roti john. Saya dah cuba sikit-sikit lepas setiap kali sudah makan nasi malam tu. Lepas tu, bila saya pecah patang slow-slow, cuba makan sayur baru, buah baru, perut saya dah tak ada. Saya dah tak ada simptom. Dah okey. Bila Ustaz cakap dah sembuh tu, kadang kita fikir juga kan, kita ada anxiety ni, betul ke aku dah sembuh? Macam terkejut. Betul ke sakit ni boleh sembuh? Bila kita tengok pengalaman orang lain, semua dah sembuh, semua dah makan sedap-sedap. Orang lain boleh sembuh, kenapa aku tidak boleh sembuh? Orang lain boleh buat, kenapa aku tidak? Lepas tu, saya pun cuba makan satu. Baru ni pun saya dah bedal durian, saya dah bedal. Kira macam sekarang ni saya dah normal. Saya dah makan makanan orang normal, dah boleh hidup seperti orang normal. Okey, lepas tu, suami saya ni, yang daripada tak faham tu, kita doa dengan Allah lah. Minta dengan Allah. Apa-apa pun kita kena yakin dengan Allah. Minta dengan Allah, ya Allah, lembutkan hati suamiku. Minta dengan Allah. Apa-apa kita nak, anak kita meragam macam ni. Kita macam stres. Apa-apa pun kita minta dengan Allah. Minta Allah lembutkan hati dia. Minta Allah. Apa-apa saja kita nak tu, minta je. Yelah, kalau minta dengan manusia menolak. Minta dengan Allah, Allah terima je. InsyaAllah sampai satu masa Allah kabulkan doa kita tu. Macam anak saya, daripada kuat meragam dulu, saya slow ubah diri saya. Sebenarnya, anak ni meragam sebab kita tak bagi perhatian kat dia. Bila kita sendiri yang ubah diri kita, InsyaAllah, benda tu akan ubah step by step. Macam Ustaz cakap, anak ni kena belai, kena peluk, kena cium, kena puji dia. Saya buat benda tu. Alhamdulillah nampak perubahan. Macam suami saya pun macam tu. Nampak perubahan. Suami saya sekarang lebih memahami. Dia dah tahu apa sakit GERD, gastrik ni, anxiety ni, semua dia tahu. Dulu saya kerap kena panik tau. Asal panik je, jatuh laju, berdebar. Tengah masak tu panik. Macam jatuh laju, berdebar, lepas tu tangan menggeletar, pening, macam nak pitang tengah masak tu. Lepas tu apa lagi, mesej suami suruh balik. Sebab fikir, anak duduk seorang lagi, kita keadaan macam ni. Mengucap banyak kali, ingat dah nak mati. Lepas tu, anxiety saya, slow, berkurang. Dan lama-lama tu macam banyak hilang lah. Dah banyak hilang, saya ambil masa tak lama. Saya sembuh perut dalam masa 5 minggu je. Anxiety, depresi saya dah masa sebulan. Anxiety saya ambil 3 bulan ke atas lah. 3 bulan ke atas. Anxiety ni memang makan masa sikit nak sembuh. Mesti apa lagi apa lagi cerita. Saya buka soalan je lah kan. Cuma saya nak bagi tahulah kepada siapa-siapa yang masih ambil ubat gastrik tu, stop. Sebab ubat gastrik tak membantu pun untuk kita sembuh. Dia hanya menahan simptom. Tapi dah masa sama dia akan kurangkan asid perut. Bila asid perut kita kurang, macam mana nak cerna makanan yang kita makan tu? Nanti kita membuang pun keluar sayur tu lah. Lepas tu dia akan menipiskan lagi dinding mukosa perut kita. Stop lah. Kalau gastrik ni, kalau tak dirawat, dia akan jadi teruk tau. Daripada penipisan mukosa perut dulu, daripada pedih-pedih perut dulu, radang. Kemudian kalau tak rawat lagi, dia boleh jadi jangkitan kuman H. pylori. Lepas tu, dah start lah sakit lain. Faham dah kan? Kalau dah teruk ni, jadi apa kan? Lepas tu, anxiety ni, betul-betul kena cari solusi. Kena cari guide yang bersama dengan anda. Kena ada guide dan masa sama kita, kalau ada masalah, terus kepada guide. Tanya solusi kepada guide. Kalau kita bersendirian, kita akan Google. Kerjaan kita Google. Saya ada pesan kat sini, stoplah Google. Stop berkawan Google. Tinggalkan grup negatif.
tinggalkan ke semua. Kita masuk grup positif je. Stay dalam grup positif dan kita fikir baik-baik je. Mindset tu kena ubah. Nak sembuh ni, mindset yang penting. Kalau kita duk fikir, jadi gini, memang akan jadilah. Kita ni fikir positif ya. Aku yakin aku boleh sembuh. Orang lain boleh sembuh, aku pun boleh sembuh. Kita kena yakin. Apa-apa pun yakin yang penting. Orang lain boleh sembuh, kita pun boleh sembuh. Awak semua boleh sembuh. Saya dah sembuh. Awak semua pun boleh sembuh. Jangan tak percaya sakit ni boleh sembuh. Ramai dah sembuh dengan kulusa. Apa-apa pun, jangan kita give up. Maksudnya macam ni. Sekejap ikut ni. Jadi kalau dah buat rawatan tu, teruskan dengan rawatan sampai betul-betul sembuh. Jangan sekejap makan suplemen ni, sekejap makan suplemen ni. Tak jadilah macam tu. Lepas tu tanya, bila nak sembuh? Tak jadi. Kena yakin kita boleh sembuh dan ikut cakap perawat, ikut cakap guider, teruskan rawatan. Lagi kalau anxiety tu, saya nak bagi tahu, kalau dibiarkan lama, boleh jadi macam saya, boleh depress. Ramai kes bunuh diri sekarang sebab apa? Sebab tak dirawat. Dia dah stres teruk sangat. Daripada anxiety tak 1, kedua, kemudian ketiga. Bila depress ni, dia tak ada solusi lain dah. Dia fikir apa? Aku nak bunuh diri. Lebih baik mati daripada hidup. Dia fikir macam tu je. Cuba kita bayangkan kalau keadaan kita macam tu. Kalau kita bunuh diri, apa kita dapat? Kemudian anak, suami, siapa nak jaga? Fikir situ je lah. Okeylah, rasanya dah tak ada apa-apa kot saya nak share kat sini. Saya buka soalan lah. Sekejap Ni. Terima kasih. Saya dah sembuh. Saya buka soalan. Sekejap saya scroll. Kamera jadi gelap malam ni. Tapi pun alhamdulillah lah. Saya berjaya kongsi. Walaupun sedikit kebentar sebab ni baru first saya live. Buka soalan. Tanya balik soalan kat saya. Sebab tadi duduk atas sangat soalan ni. Nak scroll balik banyak ni. Terima kasih. Saya boleh sembuh. Awak semua boleh sembuh. Yakin je. Ikut je cakap perawat. Sebenarnya kita ni dah ada pada jalan yang betul tau. Kita ni sudah ada di bawah perawat yang betul. Jangan lari. Kan jadi macam saya. Kejap lari, kejap masuk. Bila nak sembuh tak tahu. Siapa-siapa yang masih ada masalah gastrik ke, anxiety, depression ke, ada masalah dengan suami ke, bolehlah. Kalau masih tak ada guider, boleh PM saya. InsyaAllah saya jadi guider, saya bantu anda semua. Ada soalan ke? Apa ni? Cik I Ahmad, mata selalu rasa bahang, Pak Poya. Dah ada sakit perut panas. Mata selalu rasa bahang, Pak Poya dah ada sakit perut panas. Mungkin sebab anxiety ni. Tak ada apa-apa pun. Saya dah rasa ni. Dah ada sakit perut panas. Anxiety. Saya cepat sangat nak jadi macam tercekik, nak buat macam mana? Tercekik ni dia ada dua sebab lah. Sebab otot perut bengkak ke. Sebab tu saya cakap buat rawatan. Ambil minyak gesta ni. Kalau tak ada minyak gesta, guna je minyak masak atau minyak zaitun. Guna je kat dapur tu. Buatlah urutan dekat perut. Solusi dia dekat perut. Tak pun kalau tak ada masalah perut, otot perut bengkak ke apa, mungkinan sebab anxiety pun boleh jadi tercekik. Kita ni rawatan ni biasa kita akan ada apa? Kita akan buat ada kelas-kelas dia lah. Kita join kelas, kita akan tahu. Maknanya kalau duduk bawah guider tu, guider akan pantau pemakanan awak, pengurusan stres awak, emosi, cara urutan yang betul.
Anxiety. Kukanda tu boleh sebabkan rasa panas badan ke? Kena tengok balik Kena tengok balik. Awak ambil macam tu je ke kukanda? Tak letak dalam air ke? Madu? Tak boleh lah. Tak boleh campur sekali sebab dalam kukanda tu dah ada madu sekali. Ada apa-apa soalan lagi ke? Kalau tak ada, saya dah nak end live lah. Okey lah, saya end dulu ya. Apa ni? Ada satu lagi saya jawab. Perut selalu keras belah kanan. Kiri tak pun. Hari-hari jadi keras. Lepas makan sakit. Perut orang tak bekak ni kot. Orang dia gastrik ni, otot dia bengkak semua. Dada ke perut ke semua bengkak. Sebab tu kita suruh buat urutan. Otot bengkak ni. Okay, saya end dulu live. Okay, terima kasihlah kepada siapa-siapa yang tengok live malam ni. Walaupun saya first time, gemetar. Terima kasih sangat kongsikan. Luangkan masa anda untuk tengok live saya. Terima kasih kepada guide-guide yang pernah guide saya dulu. Terima kasih kepada Umi Ustaz. Terima kasihlah kepada semua yang tengok. Saya doakan siapa yang tengok live malam ni dikurniakan kesembuhan 100%, dikurniakan kekuatan rezeki 100%. Amin, amin, amin. Okey, saya end dulu live. Okey. Sama-sama. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak macam mana? Ya.